Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 4 efisien. hari ni kita nak belajar bahasa Melayu komunikasi dengan Cikgu Izzati. Hari Isnin bertarikh 20 hari bulan 9 2021. Untuk tajuk hari ni ialah unit 10 Paralimpik. Kita tengok apa itu maksud Paralimpik. Sukan Paralimpik ialah tamasya sukan yang melibatkan atlet orang kurang upaya OKU. Mereka mengambil bahagian dalam pelbagai acara sukan yang dipertandingkan seperti olahraga, berbasikal, memanah, angkat berat dan renang. Kalau kita tengok, mereka ini pun akan ikut serta dalam acara seperti yang dipertandingkan dalam acara Olimpik. Olimpik yang baru-baru ini dijalankan di Tokyo, Jepun kan. Bulan 8 hari tu. Jadi sukan Olimpik atau Paralimpik ini bukan khas untuk orang normal sahaja, tapi orang OKU yang tak ada kaki, yang tak ada tangan, yang ada masalah pembelajaran, masalah fizikal, mereka pun akan join. Jadi jurulatih akan mencari bakat, akan mencari kelebihan seseorang atlet itu, seseorang orang kurang upaya itu, untuk menghantar mereka pergi bertanding dalam sukan Paralimpik ini. Jadi acara sukan yang dipertandingkan, kita tengok olahraga. Olahraga ni ialah acara balapan ataupun acara dalam track macam 100 meter, 200 meter, 400 meter. Lari berpagar, lompat jauh, lompat tinggi, itu termasuk dalam olahraga. Berbasikal macam biasa, berbasikal dalam track, dalam podium, yang macam Azizul Hasni Awang yang dapat perak pingat gangsa tu, pingat perak tu, itu adalah acara berbasikal. Memanah kamu tahu kan, memanah. Angkat berat tu dikira berapa berat yang boleh diangkat, ataupun dia dikira untuk join sesuatu pertandingan tu dikira berat badan individu tu. Dia akan bertanding mengikut kategori berat badan seseorang individu tu. Itu ialah sukan Paralimpik. Tamasya sukan yang melibatkan atlet orang kurang upaya. Seterusnya mari kita kenal dengan atlet Paralimpik di Malaysia. Yang pertama kita tengok Muhammad Ziyad bin Zulkifli, iaitu dapat pingat emas lontar peluru T20. Sukan Paralimpik Rio 2016. Manakala yang kedua tu Abdul Latif bin Romli, pingat emas lompat jauh T20 sukan Paralimpik Rio 2016. Manakala yang gambar yang ketiga tu Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi, pingat emas olahraga 100 meter T36 sukan Paralimpik Rio 2016. Ini secara keseluruhannya tiga-tiga orang ni menang acara pada sukan Paralimpik Rio 2016. Yang kita ketahui, tahun ini Abdul Latif bin Romli dapat pingat emas lagi sekali bagi lompat jauh. Olimpik di Tokyo tahun ini. Manakala Ziyad dibatalkan pertandingan dia sebab hadir agak lewat sedikit untuk sesi pendaftaran. Jadi dia terbatal lah pingat emas yang dia menang itu. Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi ni pun dia dapat nombor 4, jadi tak dapat pingat lah. Kita pun ada Hashim bin Sanawi. Pingat perak memanah W1/W2. Sukan Paralimpik London 2012. Manakala yang kelima tu Siti Noradia binti Ismail, pingat gangsa lompat jauh
T20 Sukan Paralimpik Rio 2016, manakala Xiao Li Chan mendapat pingat gangsa angkat berat 56 kg Sukan Paralimpik Beijing 2008. Okey, jadi kita tengok info tu T36 yang cikgu sebut T36, T20, W1, W2 tu kita tengok info. T36 tu untuk cerebral palsy. Dia lumpuh. Dia lumpuh otak. Jadi dia mungkin dia menggunakan kerusi roda. Okey. Ataupun yang Muhammad Puzi tu. Muhammad Puzi tu T36. Dia cerebral palsy tapi dia pun boleh berlari. Okey, T20. Okey, masalah pembelajaran yang nama apa tadi tu? Latif Romli, dia ialah T20 iaitu masalah pembelajaran sama dengan Ziyad Zulkifli ni. Okey. W1 ni pengguna kerusi roda yang tidak dapat menggunakan kaki dan tangan dengan baiknya. Okey, W2 penggunaan kerusi roda dengan fungsi lengan penuh. Okey, kita tengok gambar Hasihin bin Sanawi tu. Dia ialah W1, W2. Menggunakan kerusi roda. Lepas tu dia pun tak boleh, lengan dia pun dapat berfungsi penuh lah dengan duduk di kerusi roda. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, soalan pemahaman yang ini kamu jawab dalam buku lah. Okey. Pencapaian atlet Sukan Paralimpik. Okey, Sukan Paralimpik ialah kejohanan sukan yang diadakan selepas Sukan Olimpik. Okey, kontingen negara mula menyertai tamasya Sukan Paralimpik sejak tahun 1984 di Seoul, Korea Selatan. Okey, kontingen negara. Kontingen negara itu ialah sekumpulan orang yang dihantar mewakili negara untuk bersukan. Okey, manakala Malaysia telah menghantar atlet Paralimpik untuk bertanding pada setiap kali tamasya sukan ini diadakan. Okey, atlet itu ialah bermaksud ahli sukan. Okey, masalah ketidakupayaan atlet Paralimpik memberikan cabaran kepada jurulatih yang melatih mereka. Peribahasa Melayu mengatakan kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Okey, maksud pepatah ini, peribahasa ini ialah sesuatu kejayaan tidak akan dapat dicapai tanpa usaha. Okey. Yang seterusnya, berkat gigih dan kesabaran akhirnya mereka berjaya mencapai kejayaan. Okey, pencapaian atlet Malaysia dalam Sukan Paralimpik yang disertai oleh mereka adalah seperti berikut. Kita tengok Beijing 2008 satu gangsa Xiao Li Chan iaitu angkat berat wanita 56 kg. Manakala di London 2012 satu pingat perak, satu pingat gangsa yang dicapai oleh atlet Hasihin bin Sanawi dan Muhammad Ziyad bin Zulkifli. Okey, memanah W1, W2, lontar peluru T20. Okey, di Rio, Brazil 2016 3 emas, 1 gangsa. Okey, emas itu ialah pencapaian terbaik kita lah setakat ini di Malaysia. Okey, Muhammad Rizwan bin Muhammad Puzi olahraga 100 meter T36, Muhammad Ziyad bin Zulkifli lontar peluru T20, Abdul Latif bin Romli lompat jauh T20. Okey, satu pingat gangsa dimenangi oleh Siti Noradia binti Ismail lompat jauh T20. T20 ini adalah masalah pembelajaran lah. Maksudnya fizikal dia normal, cuma ada masalah pembelajaran. Okey, soalan pemahaman yang seterusnya, berikan maksud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan yang berhuruf tebal. Okey, kamu nampak kan yang belakang ni huruf tebal iaitu kontingen negara, atlet. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Okey, ada 3 ya. Ada 3 kat situ. Jadi cikgu dah sebut tadi maksud kontingen negara, maksud atlet dan maksud peribahasa. Jadi tulis balik kemudian nyatakan maksud dia. Okey, dia nyatakan pencapaian terbaik Sukan Paralimpik berdasarkan petikan di atas. Okey, pencapaian terbaik mestilah emas. Mestilah ada emas, ada yang itu yang terbaik sekali, emas. Okey, perak yang kedua dan gangsa yang ketiga. Jadi kat sini kamu tengok siapa yang dapat emas dan nyatakan di mana pencapaian atlet dan acara yang dimenangi atlet tersebut, iaitu pada pingat emas sahaja. Okey, tulisnya itu sahaja. Okey, soalan penilaian. Okey, berikan maksud dan rangkai kata berhuruf tebal. Okey, kamu baca, lepas tu nyatakan kataan yang dihitamkan itulah
Okey, dinobatkan, cikgu sebut dinobatkan tu ialah pelantikan ataupun dilantik ataupun ditentukan yang ditentukan oleh panel dan juri. Okey, manakala mencipta sejarah ni ialah menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk negara. Okey, rekod dunia bermaksud pertunjukan antarabangsa yang terbaik direkodkan dalam sesuatu bidang. Okey, pencapaian terbaik. Okey. Yang keempat, diraih. Raih tu dimiliki ataupun dimenangi lah. Okey. Okey, itu sahaja setakat ni cikgu rasa. Okey, ini salin semula dalam buku tulis. Okey, ini salin sahaja peta minda tu. Okey, latihan ni boleh dengar semula video ni untuk dapatkan jawapan ataupun boleh minta bantuan ibu bapa di rumah lah. Cikgu pun ada sebutkan. Kalau nak lebih penerangan ataupun nak mencari bahan di Google pun boleh. Type je maksud diraih, maksud dinobatkan. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.